Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Apa khabar kepada semua sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian? Kita sudah pun berada lebih separuh daripada bulan sekarang ini, bulan Sya'ban. Tak sampai lagi kurang daripada 15 hari untuk kita diizinkan oleh Allah datangnya Ramadan Al-Mubarak, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan yang melimpah ruah pada tahun 1441 Hijriah bersamaan dengan 2020. Walaupun tahun ini nampak gayanya awal Ramadan, yang mana kalau ikut jadual takwimnya 24 April telah masuk Ramadan, kita berada di dalam rumah masing-masing kerana lanjutan perintah kawalan pergerakan dilanjutkan lagi pada 15 April sehinggalah 28 April ni. Walau bagaimanapun, insya-Allah kita cuba imarahkan Ramadan di dalam rumah-rumah kita sendiri. Insya-Allah tidak ada masalah. Baik. Hari ini kita nak sembang-sembang persediaan Ramadan, SPR. Sembang-sembang persediaan Ramadan. Untuk kita menyemarakkan lagi kesediaan kita dan motivasi kita untuk kita sambut Ramadan dengan penuh persediaan, dan juga kita mengisi dan memanfaatkan Ramadan dengan sebaik mungkin. Baik, kalau ada sebarang persoalan, sembang-sembang saja, boleh tinggalkan di ruangan komen. Apa-apa sahaja yang boleh dikongsikan bersama ataupun soalan, untuk sama-sama kita mungkin mengulang kaji dan juga mungkin untuk kita memperbarui balik semangat pengetahuan kita di dalam apa sahaja perkara yang melibatkan Ramadan dan juga ibadah puasa. Untuk itu, awalnya bila kita sebut Ramadan, maka dia sinonim dengan bulan puasa. Kerana pensyariatan ibadah fardu puasa adalah di dalam bulan Ramadan, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijrah, iaitulah pada keberadaan setelah berlakunya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun kedua hijrah telah disyariatkan puasa Ramadan selama 1 bulan. Dan perkara ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Menerusi firman dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu akan puasa sebagaimana telah difardukan, disyariatkan kepada umat sebelum daripada kamu, mudah-mudahan dengan puasa itu kamu bertakwa. Ni dalil pensyariatan puasa dalam bulan Ramadan. Dan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan ni, sebagaimana yang kita tahu, salah satu daripada rukun Islam, dan ia dikategorikan sebagai satu perkara yang dinamakan ma'lum bid darurah. Maksudnya perkara yang asas, kalau orang tu Islam, dia mesti tahu. Menafikan puasa di dalam bulan Ramadan boleh menyebabkan jatuhnya kufur.
Baik jadi kita nak sambut Ramadan kali ni macam mana? Tahun ini mungkin sejarah lah. Tahun Ramadan tanpa bazar. Tahun permulaan awal Ramadan tidak di masjid-masjid atau di surau-surau, tapi dilaksanakan di rumah. Wallahu alam, adakah sama ada akan berakhir PKP pada 28 April ataupun dilanjutkan lagi, wallahu alam. Kita nantikan pengumuman khas dari masa ke semasa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin. Dan bila kita sebut Ramadan ni, beberapa peristiwa yang penting, yang sejarah lah. Banyak peristiwa yang boleh dinaikkan, tapi yang berlaku zaman Nabi SAW antara yang penting dan juga besar dia punya perkara tersebut, satu pasal persyariatan puasa yang mana berlaku pada tahun kedua Hijrah. Antara lagi yang berlaku iaitulah penurunan Al-Quranil Karim pada bulan Ramadan. Kita tahu Al-Quran ni diturunkan secara asasnya dua peringkat. Satu daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia sekaligus. Kemudian daripada Baitul Izzah kepada Nabi SAW adalah secara berperingkat-peringkat, ataupun namanya At-Tadarrush, selama digenapkan iaitulah 23 tahun. Diturunkan, disebutkan oleh para ulama iaitulah pada bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan padanya akan Al-Quran, yang mana fungsi Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, menerangkan akan keterangan-keterangan serta menjadi pembeza di antara hak dan batil. Ini peristiwa besarlah di dalam bulan Ramadan. Sebab itu bulan Ramadan ni menjadi keutamaan kita, perbanyakkan kita dengan Al-Quran daripada masa-masa yang sebelum atau di luar Ramadan. Luar Ramadan pun kita banyak baca Quran, dalam Ramadan kita perbanyakkan lagi. Dan di antaranya lagi peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan adalah peperangan Badar Al-Kubra pada tahun kedua Hijrah. Peperangan yang pertama di dalam sejarah Islam bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peperangan yang mana menyaksikan Allah Subhanahu wa taala memenangkan Islam, walaupun dari sudut bilangan tentera dan kelengkapan alatan perang yang dimiliki oleh tentera Islam adalah jauh lebih sedikit dan berkurangan berbanding dengan pihak musuh. Yang masyhurnya bilangan tentera Islam 313 orang melawan 1000 orang tentera pihak musyrikin Mekah. Jadi ni antara yang kita sebut peristiwa-peristiwa yang penting yang berlaku di dalam bulan Ramadan, yang perlu kita ambil pengajaran yang besar. Selain daripada itu juga, antara peristiwa yang berlaku iaitulah peristiwa Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah pada 20 Ramadan tahun yang ke-8 Hijrah. Sebab itu disebutkan bulan Ramadan ni bulan kemenangan. Asasnya kemenangan jika kita berpuasa secara bersungguh-sungguh, kemenangan ke atas mujahadatun nafs kita. Kita bermujahadah melawan keinginan nafsu kita dari sudut asasnya nak makan, nak minum, dan dalam masa yang sama Allah Ta'ala mentakdirkan berlaku beberapa peristiwa yang besar yang menunjukkan kemenangan umat Islam. Sebagaimana tadi itulah Fathu Mekah. Fathu Mekah ni kemenangan yang besar. Ini peristiwa-peristiwa yang penting yang boleh diperingatkan khususnya bila kita berada di dalam bulan Ramadan, supaya dalam bulan Ramadan kita ni kita tak lekang daripada tazkirah-tazkirah, peringatan-peringatan untuk kita semakin dekat dengan Islam, kita semakin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh lagi bertakwa. Jadi itu peristiwa-peristiwa secara ringkaslah. Banyak lagi sebenarnya peristiwa kalau nak ikut sejarah Islam selepas daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada. Contohnya peperangan peperangan Ain Jalut pun ada berlaku.
Jadi antara banyak lagi lah, tapi yang kita sebut tadi itu asas yang basic yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita tinggal lagi tak sampai 14 hari untuk kita sambut Ramadan. Jadi apa persediaan yang perlu kita ada untuk kita jika diizinkan oleh Allah boleh bertemu dengan bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini Allah Ta'ala mengangkat ia sebagai penghulu bagi segala bulan. Sayyidul ayyam yaumul jum'ah wa sayyidul syuhur syahr Ramadan. Penghulu bagi hari adalah hari Jumaat dan penghulu bagi bulan adalah bulan Ramadan. Apa persediaan yang boleh kita buat untuk kita nak sambut Ramadan? Bagi siri yang pertama, kita sembang-sembang. Yang pertama adalah persediaan dari sudut ilmu dan kefahaman. Kerana apa? Kita nak pastikan ibadah yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan ini biarlah berteraskan ilmu dan kefahaman yang sahih, bukan semangat semata-mata. Kita berpuasa dengan panduan ilmu, kita berbuka dengan panduan ilmu, kita melaksanakan solat sunat tarawih dengan panduan ilmu dan juga ibadah-ibadah yang lain. Kerana al-ilmu imamun wal amalu tabi'un lah. Ilmu tu menjadi imam yang memimpin, adapun amalan itu yang menuruti ilmu tersebut. Jadi kita kena sambut Ramadan ni biar dengan ilmu, supaya membezakan kita dengan orang yang sambut Ramadan dalam keadaan tidak berilmu. Ada yang sambut Ramadan dalam keadaan tak ilmu, akhir sekali tidur je sepanjang hari waktu Ramadan, walaupun dia tak tinggalkanlah benda-benda yang wajib. Semayang fardu, dia bangkit bangun, kemudian tidur balik. Dah bangkit pula semayang fardu, tidur balik. Kalau tidur berpanjangan tanpa meninggalkan perkara yang wajib, dia menjadi makruh kerana meluputkan hikmah berpuasa tadi. Kerana salah satu daripada hikmah berpuasa supaya manusia ini merasai sebagaimana orang-orang yang fakir miskin, yang susah, yang tiada makanan. Akhir sekali melahirkan keinsafan dan melahirkan rasa syukur ke atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniaan rezeki, makan, minum dan seumpamanya. Jadi kalau tidur sahaja, maka perkara tersebut dia meluputkan akan hikmah berpuasa. Dan itulah yang antara hikmah dia sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi di dalam kitab dia Hikmatut Tasyri' wa Falsafatu. Kenapa hikmah dia Allah Ta'ala mensyariatkan berpuasa pada pagi Ramadan bukan pada waktu malam? Kerana kalau waktu malam, hikmah tadi tu nak merasai akan kesusahan untuk menginsafi dan mensyukuri nikmat tak tercapai, kerana waktu malam manusia tidur 6 hingga 8 jam manusia tidur, maka itu dah separuh daripada waktu kita kehidupan kita sudah tidur berlalu dalam keadaan tidak ada apa-apa aktiviti. Jadi disyariatkan pada waktu pagi supaya manusia tadi itu dia mudah insaf dan juga mensyukuri. Sebab itu bila berpuasa kita boleh lihat sebagai satu tarbiyah yang cukup hebat kepada manusia untuk dia lebih mudah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi kita sambut Ramadan dengan ilmu, dengan kita ulang kaji balik hukum hakam fiqh yang berkaitan. Contoh, siapa yang masih lagi ada puasa qada yang perlu dilaksanakan, pastikan sebelum kita habis bulan Syaban. Kalau tidak, nanti dikenakan kafarah untuk tahun yang berikutnya. Baik. Supaya kita ada ilmu. Nanti kalau tidak, biasa berlaku dalam keadaan kita tengok semangatnya orang semayang solat sunat tarawih kan, maka dia semayang, ada ketikanya yang datang lambat ke masjid, tengok dah habis semayang isyak, dia pun tunggu, dia tak sempat semayang isyak, jadi jemaah masjid dah semayang solat sunat tarawih, dia pun terus ikut semayang solat sunat tarawih sebagai makmum. Ini tak betul, kerana solat tarawih mestilah berlaku selepas kita mendirikan solat isyak dan di dalam waktu isyak sebelum masuknya subuh. Maksud katanya, kalau dia datang lambat ke masjid, jemaah yang mengadakan solat sunat tarawih, dia belum solat fardu isyak, dia kena solat fardu isyak terlebih dahulu, barulah boleh nak dilaksanakan solat sunat tarawih selepas daripada itu. Ada juga yang berlaku, contoh di sebelum daripada ini, beberapa tempat yang mengadakan tazkirah Ramadan, mengambil peluang pada waktu malam. Kerana apa? Kerana selain daripada bulan Ramadan, memang waktu malam adalah waktu untuk kuliah dan pengajian, dan diambil pula peluang pada malam Ramadan untuk orang tengah ramai hadir ke masjid, diadakan tazkirah. Mungkin ada yang dibuat selepas daripada solat
witir ataupun solat tarawih 8 atau 20 rakaat. Tapi ada yang buat juga dia rehat 4 rakaat, dia rehat, dia solat tazkirah, kemudian dia sambung kembali. Ada yang tidak mendengar tazkirah dan kemudian dia balik. Kena ingat, walau apa pun tarawih itu minimal rakaat dia adalah 8 rakaat. Cuma setiap 2 rakaat ada salam. Bukan 8 rakaat straight lah. Jadi kalau semayang tak cukup 8 rakaat, dia hanya mendapat pahala melaksanakan solat sunat sahaja. Tidak mendapat fadilat, iaitulah mereka yang menghidupkan Ramadan. Kerana apa? Dalam hadis Nabi SAW, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang mendirikan, yakni menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Imam Ibn Rajab Al-Hambali Ad-Damsyiki Al-Baghdadi, perbahasan ulama apakah yang dimaksudkan dengan qama ramadana imanan wahtisaban, golongan yang menghidupkan, mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pengampunan, adalah asasnya 2. Asas. Kalau 2 asas ni pun tak selesai, maka yang lain lagi. Yang pertamanya, dia berpuasa bersungguh-sungguh pada pagi Ramadan. Maksud puasa dia puasa yang tahap ketakwaan, bukan puasa sekadar tahan lapar dan dahaga tapi maksiat tak ditinggalkan. Kalau macam tu pun adalah tak termasuk. Yang keduanya, mereka yang mendirikan solat sunat tarawih. Jadi solat sunat tarawih ni minimal dia 8. Siapa yang buat 4 tak sambung, cuma nak dapat fadilat kesempurnaan tarawih pula, mestilah sehingga hatta yang sariful imam, dia mesti turut sehingga imam tadi tu selesai. Kan? Jadi ini yang nak dimasukkan fadilat-fadilat. Rugilah kerana apa? Kerana solat sunat tarawih ni walaupun dia solat sunat, tapi yang pertama dia muakkadah, sangat dituntut. Yang keduanya, dia tempoh dia mudayyak, sempit, iaitulah pada bulan Ramadan sahaja. Keluar daripada Ramadan, maka tiada lagi solat sunat tarawih, walaupun waktu lain dia semangat gaban nak semayang, tapi tidak ada solat sunat tarawih di luar Ramadan tersebut. Maka sambut Ramadan dengan ilmu, supaya apa? Supaya ibadah yang kita laksanakan sepanjang dalam bulan Ramadan apa sahaja, terutamanya ibadah yang wajib diperkemaskan, ibadah sunat diperbanyakkan, dilaksanakan dalam keadaan yang cermat dan juga mematuhi akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, kita sambut Ramadan dengan penjagaan kesihatan dan juga kecergasan tubuh badan. Kerana salah satu syarat orang yang berpuasa, wajib berpuasa, adalah mereka yang sihat tubuh badan. Kalau dia tak sihat, maka menyebabkan daripada pemeriksaan doktor dia tak boleh puasa, maka tak dapatlah puasa walaupun dia kena ganti. Jadi kena pastikan kecergasan tubuh supaya apa? Dalam bulan Ramadan kita tak lesu, dalam bulan Ramadan kita tak rasa penat sangat. Memanglah kita akan rasa penat, akan rasa lesu sikit, tapi jangan sampai sepanjang masa kita menghabiskan masa berlalu begitu saja dengan baring ataupun tidur sahaja sepanjang Ramadan. Maka boleh dah buat senama-senama ringan untuk regangan otot dan juga latihan-latihan dalam keadaan kita nanti sambut Ramadan dalam keadaan yang cergas, dalam keadaan kita memiliki kekuatan yang mantap. Dalam keadaan waktu orang Ramadan, orang lain tengok kita ni produktivitinya tidak menurun. Kita jangan jadi umat Islam yang memberikan backfire kepada Islam tu sendiri. Jangan sampai nanti orang kafir kata, tengok orang Islam dalam bulan Ramadan je lembik, produktivitinya menurun. Kan orang Islam dalam bulan Ramadan jadi malas. Ini satu backfire, sebab bila kita buat ibadah, sepatutnya kita semakin hebat. Bila kita berpuasa, kita sedang beribadah, bermaksud kita semakin hebat, bukan kita semakin lembik. Nanti akhir sekali orang kafir pun kata, bila buat syariat, umat Islam jadi lembik. Bila tak buat syariat, jadi cergas. Jadi kita kena tunjukkan.
Bahawasanya dengan puasa tadi itu kita lebih produktivitinya lebih meningkat daripada hari yang biasa. Kerana apa? Kerana kita tidak menghabiskan masa untuk masak dan makan. Kalau tidak masak, mengambil masa. Makan pula mengambil masa. Kalau waktu biasa makan lunch, makan tengah hari, bila kita terlebih makan, kita nak sambung kerja dekat pejabat, akhir sekali mata dah kuyu. Jadi bila kita tak makan, kita dah jimat masa di situ, ada masa yang boleh dimanfaatkan untuk perkara yang lain. Jadi setidak-tidaknya kita kena usahakan supaya produktiviti kita dalam keadaan bulan Ramadan tidak menurun dengan alasan puasa. Walaupun realitinya sebagai seorang manusia pastinya berlaku kepenatan. Sebab itu kena bantu kecergasan dalam bulan Ramadan ini. Disebutkan bantulah puasa kamu dengan bersahur. Maka jangan lupa bangkit bersahur. Dan Nabi suruh kita bersahur walaupun bijur'atil ma', seteguk air. Dan disunatkan lewatkan sahur. Supaya apa? Supaya tempoh bekalan tenaga kita sepanjang kita berpuasa tadi itu tidaklah cepat habis. Dan sehingga disebut fa'in tasaharu fa'in nafis sahuri barakah. Bersahurlah, maka sesungguhnya di dalam sahur itu adanya keberkatan. Nanti ni antara perkara-perkara nak bantu kecergasan. Kena bersahur, dan kemudian bila masuk waktu buka puasa kena segerakan ta'jilul iftar, segerakan berbuka puasa kalau tidak ada apa-apa halangan. Supaya apa? Supaya badan kita yang dah lebih 10 jam tadi itu tak makan tak minum, dibekalkan tenaga. Sebab itu bila kita berbuka puasa pula disunatkan makan kurma, minum air yang manis, kerana untuk membekal, menyerapkan kembali bekalan tenaga ke atas tubuh badan kita. Islam ni agama yang realistik. Dan sebab itu perkara-perkara syariat tadi itu jika difahami dengan akal yang waras, ilmu yang sahih, maka memang jelas akan kehebatan syariat Islam itu sendiri. Baik, yang ketiga, yang terakhir, persiapan kita untuk sambut Ramadan adalah perancangan kewangan kita. Kerana bulan Ramadan ni terkenal dengan bulan untuk kita memberikan infak sedekah. Nabi SAW sendiri menunjukkan teladan suka bersedekah dan infak. Namun dalam bulan Ramadan, Nabi lebih banyak bersedekah dan infak. Umpamanya begitu mudah Nabi nak agihkan duit berbanding dengan bulan lain pun Nabi agih infak, tapi Ramadan lagi banyak. Maka rancang kewangan kita supaya apa? Supaya kita dapat infak di dalam bulan Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di dalam bulan Ramadan. Kita target akhir tahun ni berapa ribu kita nak infak untuk di dalam bulan Ramadan. Tahun lepas kita buat kiraan. Tahun lepas aku dapat infak keseluruhan dalam bulan Ramadan sekitar 5-600. Tahun ni aku nak ada peningkatan supaya 800. Maka ni. Tapi bergantunglah sebab kita pun berada dalam tempoh PKP ni. Ekonomi masing-masing ada yang terjejas. Ini tak dapat dinafikan. Tapi jangan sampai kita meniadakan atau meluputkan fadilat kita nak bersedekah di dalam bulan Ramadan, yang mana kita tahu fadilat dia digandakan cukup hebat di dalam bulan Ramadan. Ibadah sunat, fadilat dia, ganjaran dibalas ganjaran seumpama ganjaran fardu. Ganjaran fardu, fadilat dia dibalas umpama ganjaran yang 70 kali ganda. Ini antara kehebatan di dalam bulan Ramadan. Jadi kita persiapkan kewangan. Dan mana juga supaya kewangan tadi tu dalam kita nak beli barangan dapur, dalam kita nak beli makanan berbuka, jangan sampai kita tidak merancang dan akhir sekali berlakunya pembaziran. Kerana memang ada kajian 2-3 tahun sebelum daripada ini berkenaan dengan pembaziran yang berlaku di dalam bulan Ramadan oleh umat Islam di negara Malaysia. Agak memalukan. Nanti mungkin akan datang besok ke, kalau kita buat sema-sema lagi, kita akan maklumkan secara dia punya statistik. Sedangkan kita ni negara yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan di dalam perlembagaan. Kita pula negara yang pemimpinnya kalangan umat Islam, rakyatnya majoriti pun dalam kalangan umat Islam. Tapi berlaku pembaziran. Sedangkan kita berpuasa ni nak bertakwa. Tapi bila membazir, apa Allah Ta'ala kata? Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang membazir itu saudara syaitan. Mana mungkin orang yang saudara syaitan adalah orang yang bertakwa. Dia adalah kontradik di antara satu sama lain sifat tersebut. Tanakut, dia tidak boleh sama.
Jadi kalau nak menjadi orang yang bertakwa, maka salah satu lagi usaha dia persiapan Ramadan, kena ada perancangan kewangan supaya di antara perancangan kewangan kita boleh elakkan apa sahaja perkara-perkara yang boleh menjuruskan kita ke arah pembaziran tadi itu, supaya kita elak, supaya kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekadar itu saja. InsyaAllah kita akan sambung lagi secara harian sebagai persiapan dan motivasi kita untuk kita sambut Ramadan jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari pukul 2.15 petang di Facebook Abezu Saiman. Dan jangan lupa untuk sama-sama terus subscribe channel YouTube Abezu Saiman yang ada rakaman-rakaman kuliah yang telah kita muat naik di dalam channel YouTube tersebut. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang silap yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau ada sebarang persoalan untuk sesi yang akan datang, boleh tinggalkan di ruangan komen. Nanti kita akan bincang di dalam siaran langsung pada harian yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.